إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم أنت المؤخر لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك. سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita muka surat 7. Kata musannif rahimahullah ta'ala, soal. Macam mana percaya dengan Allah? Jawabnya, wajib atas setiap mukallaf percaya dan i'tiqad yang jazim. Itu maksudnya tak? Allah itu ialah yang disembah dengan sebenarnya, yang wajib baginya tiap-tiap sifat kesempurnaan yang tiada terhingga dan tiada boleh habis bilang-bilangannya, dan mustahil atasnya ta'ala tiap-tiap sifat kekurangan dan mustahil boleh habis bilang-bilangannya. Sifat kesempurnaan baginya ta'ala. Tetapi InsyaAllah kita nak sambung ni, dah mula masuk bincangkan tentang perkara rukun iman satu-satu. Jadi sedia maklum rukun iman yang 6 itu, dan kita tasdik, membenarkan. Jadi percaya tu dengan bahasa Arabnya membenarkan. Membenar dengan maksudnya mengakui, mengiktiraf. Ada pengetahuan kita, meyakini, berpegang di hati. Kita tak berganjak dengan apa-apa gangguan pahaman-pahaman yang akan datang berkenaan dalam bab-bab ketuhanan, kerasulan, Al-Quran, bab kitab, hari kiamat dan juga qada-qadar. Jadi mesti faham elok-elok tu dengan mantap. Begitu juga segala pecahan-pecahan yang dalam tajuk yang besar yang 6 itu, supaya kita betul-betul jadi orang yang iman betul macam mana ajaran Nabi SAW yang disuruh kita membenarkan apa saja ajarannya. Jadi kita memang yang membenarkan macam mana yang ditunjuk ajar itu. Baik, jadi yang pertama sekali, besar sekali bab ketuhanan. Pasal Rasulullah datang ajar kita, besar sekali dia ajar la ilaha illallah. Semua Nabi Rasul datang, perkara yang pertama dia ajar pada umat adalah mengucap kalimah syahadah. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua Nabi Rasul datang macam tu. Jadi besar sekali adalah bab ketuhanan. Baik, jadi nak faham macam mana nak kata, ataupun nak ambil huraian sikit, pendetailan yang kata percaya dengan Allah Ta'ala ni macam mana. Tengok ayat dia sebut. Jawab bagi soalan itu. Pertama, dia kata wajib atas tiap mukallaf, yang ni yang mesti, tak dapat tidak, untuk kita kekalkan status kita sebagai orang Islam, mesti i'tiqad macam ni. Wajib atas mukallaf percaya dan i'tiqad. Istilah percaya maksudnya tasdik, kita membenarkan, mengakui, mengiktiraf, berpegang di hati. Yang pula pegangan ni yang jazim. Istilah jazim maksudnya yakin kalau bahasa lain. Bahasa lain juga jazim ni kalau kita lama menggunakan bahasa putus. Istilah putus tu maksudnya seolah-olah kita ada senjata yang sangat tajam. Kita boleh memutuskan hujah-hujah lawan atas bangkangan dia terhadap apa yang kita pegang.
Ulama dulu punya bahasa best, sedap. Sedap dia tu tentang mana? Tentang bahasa yang dipakai. Jazim tu, kalau kita belajar bahasa Arab pun, belajar nahu, jazmun. Apa terjemah? Mati. Sukunun. Misal. Yang itu kita hafal domun. Jadi jazam tu maksudnya apa? Kalau bahasa alamat Arab, jazam, alamat jazam, yang besar sekali sukun lah. Sukun maksud bahasa terjemah mudah, baris mati. Baris mati itu bahasa kita lah. Ada baris atas, baris dumah, baris kasrah. Itu dumah, kasrah, patah. Bila mati, sukun. Dengan istilah Arab, jazam. Okay. Jazam ni mati. Sukun ni dia selalunya berlaku dalam bab waqaf. Saya urai ke situ sikit tentang jazam tu. Bila waqaf maksudnya berhenti. Alhamdulillah. Dia kejap. Kalau alamat jazam, lam yalid, lam yadrib, dia kemah. Jadi nak sebut tentang syarah jazam tu jazam. Di bahasa tu dipakai pasal dia menunjukkan kemas, tetap, steady. Bahasa sains sikit, pegun. Dia ada konsistensi. Maksudnya tetap berganjak. Yang bahasa lain dia yakin, yang bahasa lain juga putus. Baik. Jadi beriman dengan Allah Ta'ala ni, tasdik dengan Allah Ta'ala. Pertama, wajib yakin Allah ialah yang disembah dengan sebenar. Allah sajalah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Yang itulah antara maksud mudah yang kita ambil daripada la ilaha illallah. Terjemah mudah kalau selalu zaman model ni, ringkas dia kata apa? Tiada Tuhan melainkan Allah. Macam mana pun kena faham elok bahasa Arab tu. Pasal kalau kita belajar tambah duk pondok apa, kita kena ambil makna huraian yang lebih mantap daripada terjemah bodoh-bodoh tu. Pasal tiada Tuhan melainkan Allah, ayat tu tak kemas dari segi terjemah. Pasal bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah, nanti kita terfaham berhala, patung, bulan, batu, matahari. Tuhan-Tuhan macam tu bukan Tuhan melainkan Allah. Cara faham macam tu salah. Memang mengakui Allah Ta'ala tu betul, tapi menafikan tiada Tuhan tu, yang dinafi itu adalah batu, bulan, berhala, matahari, bintang, apa saja objek yang disembah selain Allah Ta'ala, taklah Tuhan melainkan Allah saja. Jadi semua tu bukan Allah. Allah sajalah Tuhan sebenar. Faham cara huraian macam tu salah. Dengar elok ayat tu. Pasal apa salah? Tengok. Pasal yang kita nafi dalam la ilaha illallah tu bukan nafi tu, nafi Tuhan, batu, patung, berhala, matahari, bulan, pokok, anturaya, apa sajalah yang orang sembah. Yang tu bukan yang nak dinafi dalam la ilaha illallah. Kerana la ilah, kalau bahasa Arab tu, ilah tu ialah, kalau diurai dengan bahasa Arab, ilah dengan makna kullu ma'budin bihaqqin. Setiap yang disembah dengan sebenar. Itulah maksud ilah. Jadi kita nafi la ilah tu, tiadalah yang disembah dengan sebenar. Tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tu kita ulama-ulama dulu dia terjemah macam tu. Dia tak terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Walaupun melainkan Allah tu dah cantik dah, tapi memahamkan tiada Tuhan tu, nafi berhala, nafi tokong, batu, apa seumpama tu lah. Hak tu cara faham yang salah. Sekali lagi dengar ayat tu. Cara faham yang salah. Tak mana salah? Salah menghuraikan ilah tu ialah berhala, patung, batu. Salah. Pasal ilah tu bukan berhala, patung, batu. Bukan. Ilah ni kalau bahasa Arab tu yang ta'rifnya, definisinya ialah kullu ma'budin bihaq. Setiap yang disembah dengan sebenar. Apa dia sembah-sembah dengan sebenar ni? Dalam kaedah bahasa Arab, ilah ni tak disebut ilah melainkan
memang Tuhan yang bercirikan Tuhan, yang memang dia Tuhan, dia bukan saja disangka sebagai Tuhan, tapi dia memang realiti, sebenar-benarnya adalah Tuhan. Itulah ilah. Kalau berhala, dia bukan Tuhan. Dia disangka je oleh orang yang bodoh sebagai Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan. Pasal bulan, matahari, apa semua tu, patung-patung, berhala, apa mereka sebah selain pada Allah Ta'ala, hak tu disangka sebagai Tuhan. Yang tu bukan Tuhan. Tu patung, batu, kayu, makhluk. Bukan Tuhan. Itu yang makna salah tu. Pasal ilah ni al-ma'bud bil haq, yang disembah dengan sebenar. Sembah dengan sebenar ni maksudnya yang kita nafi itu tak ada lah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Tuhan yang memang dia ni Tuhan. Memang bukan disangka saja sebagai Tuhan. Tapi Tuhan yang memang betul-betul Tuhan, yang mestilah ada pada dia ciri, sifat, kriteria yang melayakkan untuk dia jadi Tuhan. Dengan itu, maka dia adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan, Tuhan sebenar. Tak ada macam tu, melainkan Allah. Baru betul. Baru betul ambil huraian tu. Dan baru betul ambil faham. Jadi kalau faham ilah tu sebagai berhala, batu, patung, matahari, bulan, menafikan macam tu salah. Satu kita zikir tu, pasal ada orang ambil mudah-mudah zikir la ilaha illallah, dia zikir macam ni. Patung, batu tu, bulan, bintang, tak ada, semua tu bukan Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah. Dia punya faham tu, dia duk nafi tu, bila sebut kalimah tu, dia kata, dia faham macam tu, syarah dia tu. Dia faham Tuhan, patung, batu, berhala, tokong, apa tu, semua bukan Tuhan melainkan Allah, melainkan Allah, melainkan Allah. Melainkan Allah tu cantik, tapi hak depan tu, kalau bahasa kasar sikit sebut, bodoh. Tahu mana bodoh? Salah. Bukan saja bodoh, salah. Pasal apa salah? Pasal mengertikan ilah itu sebagai patung, batu, berhala. Tak betul. Kalau sedikit bandingan bahasa sebut gini. Kalau ada orang kata, tak adalah masjid negeri Perak ni yang cantik melainkan Ubudiyah. Apa contoh gitu kan? Tak ada masjid melainkan Ubudiyah. Jadi mestilah bila dinafi tiadalah masjid. Masjid lah. Apa yang dalam takrif masjid, tu yang ditolak. Masjid Kuat Luar, Masjid Pekelah Hulu, Masjid Kuat Ulu, Masjid Gerik, masjid apalah saja. Masjid, tapi masjid lah. Jangan sebut macam ni. Dan faham macam ni. Tiadalah masjid yang cantik di Perak ni melainkan Masjid Ubudiyah Kuala Kangsar tu. Tiadalah masjid. Sebut tiadalah masjid. Tapi pondok tak lawa. Kata dia kebun ayam tak lawa. Lagi pondok doyan tak lawa. Kondominium tak lawa. Melainkan Masjid Ubudiyah. Okey tak? Okey tak? Okey tak? Lepas tidur apa ni? Okey tak? Bodoh. Pasal apa bodoh? Sebut masjid. Tapi nafi pondok. Nafi kebun ayam lah. Sebut masjid surau. Melesah lah. Sebut masjid, nafikanlah masjid. Jangan nafikan rebayam. Macam tu sikit. Kita mengaji peralus sampai macam tu. Dan memang itu sepatutnya kena faham. Atau bahas ulama' dalam kitab-kitab pun, yang tu kena faham asas. Kalau kita atas bahas ilmiah, ambil satu-satu makna yang sepatutnya dia ambil huraian yang betul. Mesti jangan faham macam tu. Jadi bila sebut tiadalah masjid, mesti masjid. Kalau surau tak cantik, sekolah tak cantik, tapi sebut tiadalah masjid melainkan Masjid Ubudiyah. Tapi dia nafi tu, sekolah Yusufiah tak lawa, rumah aku tak lawa, jamban tak lawa, tanda haram tak lawa. Habis masuk semua. Hak bodoh-bodohnya bangunan pun masuk. Session bah tak lawa. Melainkan Masjid Ubudiyah. Tapi sebut tiada masjid melainkan tiada masjid yang cantik negeri Perak ni melainkan Masjid Ubudiyah. Dia nafi tak adalah masjid. Tapi dia faham, dia tolak surau, melesah, stesen bah, rumah banglo, rumah dia, jamban pun masuk. Ya Allah, bodoh lah. Okey, tak mana bodoh? Bodoh ambil huraian. Jadi kita sebut la ilaha illallah tu sepatutnya faham macam mana? Tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya,
yang memang dia Tuhan, yang mestilah dia ni benar-benar Tuhan, yang mestilah ada sifat kesempurnaan dan tidak akan ada sifat kekurangan. Tak ada lah yang macam Allah Ta'ala tu, melainkan hanya Allah. Baru betul faham. Baru betul faham tu. Jadi kalau kita sebut tiada dalam masjid, tiada masjid tu maksudnya apa? Tiadalah bangunan yang bangunan ibadat orang Islam, yang bangunan tu boleh iktikaf, boleh tasmayang satu masjid. Tak ada lah yang cantik dalam negeri Perak, melainkan Masjid Ubudiah. Kalau buat contoh ayat tu. Jadi mesti dinafi itu adalah masjid dengan definisi masjid. Dan faham masjid, sifat masjid. Jangan faham kebayam atau seumpama sebut tadi. Jadi begitulah sebut la ilaha illallah. Jadi mesti kata apa? Tiadalah Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, yang memang dia ni Tuhan, yang mempunyai ciri dan sifat. Modern dengan sikit bahasa tu, yang ada kriteria sebagai Tuhan. Tak ada lah yang Tuhan yang memang sebenar-benar Tuhan, yang mempunyai ciri sebagai Tuhan, yang kaya pada setiap satu makhluk semua mesti berhajat pada dia. Tak ada macam itu, melainkan hanya Allah. Baru betul faham. Jadi yang kita nafi itu, nafiat tu. Okey. Jadi maksud kita kata Allah Ta'ala adalah Tuhan, beriman dengan Allah Ta'ala tu, maksudnya kita mesti iktiraf Allah Ta'ala saja Tuhan sebenar. Okey, yang tu ambil la ilaha illallah sikit. Baik, macam mana pula, apa maksud pula Allah saja Tuhan sebenar? Okey, ambil akidah betul-betul. Iktikad kata Allah Ta'ala Tuhan sebenar ni maksudnya kita hanya berpegang Allah saja adalah Tuhan yang sebetul-betulnya Tuhan, lain pada dia palsu. Tuhan Hindu tak betul, Tuhan Kristian tak betul, Tuhan Buddha tak betul, Tuhan Bengali tak betul, Tuhan Yahpin tak betul. Apa saya Tuhan orang nak sebuah pokok bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Tu semua tak betul, tak betul, tak betul, tak betul, tak betul. Tak betul. Jadi bila tak betul, boleh tak akui demo tu pun ada Tuhan? Okey tak? Boleh kata okey tak? Boleh. Satu, kalau kata okey, bodoh, tak kenal Tuhan, tak kenal Allah Ta'ala, dan tak kenal ciri apa dia Tuhan sebenar. Macam mana boleh session by dia kata masjid? Itu bodoh mana? Tak ada ilmiah, tak jahil. Jahil bab masjid, gagah agak lagi. Tapi jahil bab Tuhan ni bahaya tau. Duk kata dia orang duk sembah matahari, matahari pun Tuhan juga. Acih ada Tuhannya. Tak betul. Baik. Nak tak betul itu, cuba tengok sikit kita belajar dalam pelajaran kebangsaan. Rukun negara Malaysia nombor 1 macam mana? Believe in God. Betul? Kau putih sikit. Kepercayaan kepada Tuhan. Apa maksud kepercayaan kepada Tuhan tu? Maksudnya Malaysia ni, selagi duk sembah Tuhan, selagi ada agama, diiktiraf sebagai rakyat Malaysia dan tak dianggap salah. Mengikut pahaman kebangsaan, kalau Hindu, Buddha, Kristian, Bengali, sebut pilah tu yang banyak keliling kita yang tak Islam ni. Begitu juga apa saja pahaman itu yang tak Islam. Yang Islam tapi bingung. Macam mana? Syiah, buh pilah atas bahasa Islam, bahasa asal daripada Islam. Syiah, Wahabi, apa lagi? Arkam, kau apa tak kenal. Sebut je golongan sesat ni, anti hadis. Malaysia tak apa. Dia masih iktiraf sebagai pahaman yang masih menganggap ada Tuhan. Jadi boleh bebas beragama, boleh menganuti amalan masing-masing dan mengamalkan cara amalan ketuhanan dan cara ibadat mengikut agama masing-masing. Itu kalau ikut hukum Malaysia, agama Hindu salah. Undang-undang Malaysia. Agama Hindu salah. Ikut undang-undang Malaysia, agama Hindu sesat tak? Undang-undang Malaysia. Dengar soalan tu. Tak. Tak tu yang dia bagi. Bila Taifus Hussain cuti tak? Saya buat cuti. Pasal mengikut kerajaan Malaysia, Hindu pun layak untuk diberi cuti dan beri penghormatan dan diberikan kebebasan beragama dan diiktiraf. Dan diberikan kebebasan untuk mengiktikad, percaya, mengikut kepercayaan mereka. Itu Hindu.
Tahi Pusam, Dipawali, Wesak. Sama tak Malaysia? Pahaman macam Hindu ni? Sama tak? Sama tu faham? Sama apa? Maksudnya dia iktiraf yang tu sebagai agama. Dan Tuhan yang dia orang duk sembah tu, Buddha tu, pada kerajaan Malaysia yang tu sah untuk dijadikan agama dan bebas menganuti amalan masing-masing. Dan mengikut kerajaan Malaysia tak salah. Kalau hampa pergi report kerajaan Malaysia, kata dia orang ni sesat, siapa duk sembah Tok Kong? Kerajaan Malaysia tahu tak? Hampa pergi report kat balai polis. Balai polis tahu tak polis buat apa? Ya betul yang polis akan kata itu tau. Pasal apa? Pasal dia kerajaan Malaysia, dia pun fahaman macam Malaysia. Siapa-siapa faham itu, kalau mengikut kaedah Islam, celaka. Celaka tahu kan? Celaka yang duk iktiraf fahaman selain pada Islam tu betul. Salah tu. Kalau kita belajar akidah ni, nak belajar balik ni, bagi betul. Pasal kita duk sekolah kebangsaan, tambah duk tengok TV baca surat khabar, kepala otak kita banyak tak betul. Pasal kita duk belajar bukan belajar akidah mengikut apa dalam kitab. Pasal kita belajar akidah ikut akidah Malaysia. Ikut akidah Malaysia tak apa. Dia boleh kata macam ni. Dia kata apa? Kita rakyat Malaysia mempunyai berbagai agama dan bangsa. Kita berbangga. Dia boleh berbangga tu. Kita berbangga mempunyai masyarakat yang begitu dinamik, progresif, yang kita sedang menuju satu wawasan untuk mencapai sebuah negara yang maju. Seperti mana cita-cita bekas Perdana Menteri kita, Tun Mahathir, kita akan mencapai wawasan 2020. Sekali lalu lah macam tu lebih kurang dia cakap kan. Lagi kita apa? Kita bebas untuk mengamalkan apa-apa agama. Semua agama ini adalah sama saja. Kita semua yang penting adalah hormat menghormati satu sama lain. Memang kerajaan Malaysia cakap macam tu. Jadi hormat menghormati itu yang bila dipawali, disuruh kita dipawali, disuruh kita Tahi Pusam, disuruh kita Wesak, disuruh Merry Christmas, disuruh kita mengucapkan selamat antara satu sama lain walaupun berbeza agama. Kita belajar akidahnya lah. Tak. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah saja. Bila Allah saja yang sebenar, boleh tak bagi penghormatan pada agama lain? Iktiraf dia, mengakui Tuhan dia pun betul hampa pun baguslah. Teruslah duk sembah Tuhan tu. Itu boleh tak? Dengar nak sebut, nak mampu, nak murtad. Rasulullah pernah pada zaman awal-awal Islam dulu, ada orang kafir bila tengok Rasulullah bertegas di atas mengiktikadkan Allah saja Tuhan sebenar. Pasal Rasulullah, dia ajar akidah, dia ajar kalimah tu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Dia ajar tu, faham tu macam saya nak ajar ni lah. Nak pergi faham ni. Apa dia? Bila sahabat menyebut kalimah tu, maksudnya, dia kan hanya mengiktiraf Allah saja sebagai Tuhan. Bahala Tuhan tak? Okey. Bila bahala bukan Tuhan, bila orang Islam menyebut La ilaha illallah, zaman Rasulullah ni, zaman Rasulullah ni, zaman Rasulullah ni. Pasal dia orang faham apa yang dia orang sebut. Kafir Quraisy marah tak? Pasal apa kafir Quraisy marah? Jawab. Pasal apa kafir Quraisy marah? Jawab. Pasal tak iktiraf Tuhan dah. Pasal apa tak iktiraf? Pasal Rasulullah sebut apa? La ilaha illallah. Apa makna dia tadi? Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Faham sebalik dia apa? Bahala yang hampa sembah ni bukan Tuhan sebenar. Ni hampa duk sangka Tuhan. Tapi bukan Tuhan. Patunglah. Bukan Tuhan weh. Cuba hampa sepak tengok. Kalau syarah panjang ni macam tu kan. Jadi tak betul yang hampa sembah bahala ni. Kafir Quraisy marah. Kafir Quraisy marah. Marah. Baik. Pahaman macam tu memang orang kafir marah. Okey, dengar dia. Kat Malaysia ni, kita sebut La ilaha illallah. Orang kafir marah tak? Tak marah? Hampa biasa kena marah pasal orang kafir
dengar hampa sebut la ilaha illallah, biasa kena marah. Biasa kena marah. Hampa tak tahu. Dulu sekolah mana? Sekolah kebangsaan. Hampa dah sebut la ilaha illallah kat sekolah? Tak ada? Tak ada kan? Sekolah kebangsaan leceh sampai tengah tu. Kalau sebut pun, orang kafir marah. Tak marah. Tak marah. Walaupun duduk dalam khalayak orang kafir, orang Islam katalah Najib PM lah. Dia pergi jumpa geng-geng dia yang tak Islam tu. Dia kata, saya orang Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Geng-geng dia yang kafir tu marah. Pasal apa tak marah? Hak tu kita kena faham ni elok. Sikit kaji kot tu. Pasal apa tak marah? Dengar saya sebut. Dia tak marah pasal walaupun kawan tu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia tak faham macam mana saya duk syarah ni. Yang kita duk ngaji ni. Allah saja Tuhan sebenar, selain pada Allah Ta'ala tak betul. Jadi Islam je agama betul. Allah saja yang Tuhan betul. Hampa duk tembah selain pada Allah Ta'ala tu semua tak betul. Dia tak faham macam tu. Pahaman Malaysia saya sebut pinjamkan nama tu. Memang dia orang duk faham itu, dia orang pun duk cakap itu. Sekalipun dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah, tapi dia masih boleh kata Merry Christmas, Happy Deepawali, Hari Wesak. Jadi kita semua sama aja. Kita sedang membina satu negara yang unik, yang dunia kagum dengan kita. Pasal kita walaupun berbagai bangsa, berbagai agama boleh duduk dalam satu bumbung dengan aman dan damai. Hormat, menghormati satu sama lain. Jadi walaupun disebut la ilaha illallah, dia hormat tak agama Hindu? Dia hormat tak Kristian? Dia hormat tak Buddha? Saya silap dia pergi kat tokoh muda, dia buat apa? Silap-silap. Dia buat apa? Dia cakap macam ni lah. Omi Tofo. Hampa tak faham tu dengar. Kalau tengok cerita kungfu ada macam tu kan. Duduk kat patung Buddha tu, dia kata apa? Omi Tofo. Dia nak sebut tu. Maksudnya duduk iktiraf Buddha lah. Apa-apa lah tu. Lantak pergi apa-apa pun, tak ada apa pun. Kalau dia pergi tokoh Hindu, silap dia buat apa? Silap-silap. Tambah pula, dia dipanggil untuk merasmikan tokoh Hindu. Agak-agak dia pergi tak? Kalau Najib, Ahmad tahu tak? Dia pergi tak? Ahmad tak tahu. Dia pergi. Kalau ada dia bagi bunga, suruh kalung kat tokong, dia kalung tak? Kalung. Dia buah bunga. Pasal apa? Jawab. Pasal dia iktiraf agama selain daripada Islam dan dia mengaku. Dan dia kata sama eh. Islam ni dengan Kristian sama. Kita sama-sama menuju wawasan. Kita sama-sama membina negara yang unik. Jadi dia tak kata macam ni. Hampa ni kena masuk Islam lah macam kami. Islam ni agama sebenar. Islam ni agama betul. Masuklah Islam. Barulah hampa berjaya. Kalau hampa duk sembah selain pada Allah Ta'ala ni sesat. Kat dunia ni dah lah sesat. Akhirat esok masuk neraka. Ada biasa Najib cakap gitu kat geng-geng dah ada. Hampa biasa dengar? Apa nama? Lupa lah. Haji. Kita kasih nama betul, nama panggilan. Haji, bisa dengar gitu. Ada Najib cakap gitu. Tak ada kan? Tak bisa dengar itu. Biasa dengar Najib dakwah. Suruh orang masuk Islam. Ada? Dia pakai baju Hindu ada. Dia kena kalung dengan bunga. Hindu kalung bunga ada. Ada? Ada. Jadi pada dia orang tak apa. Kalau kita belajar agama, kita belajar Islam, ikut belajar dalam kitab, boleh kan itu? Hari yang kita kena belajar lain ni. Satu yang kepala otak macam ni, yang gaduh nak pergi cuti, gaduh tak mau ngaji, gaduh nak balik tengok TV, gaduh nak hoha-hoha, pasal dia tak faham cara hidup dah. Hidup dia hidup kepala otak kebangsaan. Bukan hidup dia hidup faham macam mana yang Nabi ajar. Macam mana yang kita kena dalam bab ketuhanan ni hanya iktiraf Allah saja Tuhan sebenar. Baik. Bila Allah Ta'ala saja Tuhan sebenar,
selain pada Allah Ta'ala adalah palsu, adalah tak betul, sesat. Dan bila kata Allah saja Tuhan sebenar, tentulah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sajalah ajaran yang benar. Dan memang untuk berjaya tak ada lain yang kita boleh buat melainkan kena ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bila kata kena ikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Allah Taala